Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci, mengisi ruang hati bagai dalam dingin rindu berdekapan. Dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak arabah diri duka menangisi, tanpa belas kasih disiksa saban waktu. Apa yang kau tahu? 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 Akhirat menggamit kisah silam, satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad ditamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk Dia, membalasi kasih syukur dengan nikmat. Amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci, mengisi ruang hati bagai dalam dingin rindu berdekapan. Dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak
kisah silam, satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad dikabarkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk dia, membalasi kasih, syukur dengan nikmat, amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Nadatul Furqan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menjadikan seluruh keadaan, seluruh nikmat yang ada pada kita hari ini dengan kata yang lebih layak ataupun dengan lafaz yang lebih sempurna, itu dengan hamdalah, alhamdulillah. Dengan kita menyatakan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah misi kita dijadikan untuk kenal Allah dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian marilah kita sama-sama mempertingkatkan jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah, dengan sebenar-benar takwa, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan segala apa yang Allah suruh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa, dan sesungguhnya hanya jalan takwa sajalah jalan kejayaan yang benar. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian online kita. Alhamdulillah, dalam kitab Lisanul Haq, dan kita masih lagi membincangkan dalam bab yang terakhir ini. Kita berada dalam bab yang terakhir dalam bab kitab Lisanul Haq ini. Cuma dalam bab yang terakhir ini panjang sirinya kerana kita cuba mendetailkan, memperincikan kata-kata yang mengundang dosa, jenis-jenis kata-kata dan juga kata-kata yang sia-sia. Alhamdulillah, moga-moga Allah bantu kita untuk faham. Perjalanan kita panjang, setiap malam kita bersiaran, seakan-akan sudah menjadi kebiasaan bagi kita akan ada kelas setiap malam. Cuma inilah ujian kita. Ingat, apabila ujian yang itu diuji dengan amalan. Contoh kita solat, hari-hari kita solat.
Bila kita solat hari-hari, sebut nama Allah hari-hari, setiap masa, dia ada dua keadaan. Sama ada makin kita sebut, makin kita makin dapat nikmat dia, rasa nikmat dia. Ataupun makin lama kita sebut, makin hilang nikmat dia. Itu hati-hati. Ini tergantung dengan keadaan hati kita. Adapun beramal itu adalah untuk menyucikan hati. Sebagai contoh, menuntut ilmu itu adalah amalan hati. Menuntut ilmu adalah amalan hati. Tetapi hati yang bagaimana yang boleh menerima amalan ini? Iaitu hati yang sudah dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Apatah lagi ilmu yang nak dibincangkan itu berkait rapat tentang hati. Berkait rapat tentang kehidupan. Berkait rapat tentang pembersihan jiwa. Sudah pasti mujahadahnya tinggi. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT untuk pergi kepada dasar ataupun pergi kepada perbahasan yang mendalam, mendasar kepada asas, iaitu lubuk hati yang paling dalam, itu perlukan daya tahan yang tinggi. Sebab bila dia masuk, makin lama makin masuk, maka macam tadi, dua keadaan. Sama ada dia menemui kenikmatan pada hatinya, atau dia mula akan jadi orang yang tawar. Yang ini hati yang tiada nikmat pada perbahasan hati. Sebab itulah berhati-hati. Sebab tu dalam khatib menjadi rukun untuk menyeru pada ittaqullah. Sebab apa? Sebab bagi nak hidup hati tu, nak hidupkan balik hati itu adalah dengan menanamkan kembali akan takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah SWT, barulah ilmu tu boleh masuk. Kadang-kadang kita hari ini dalam perjalanan kita perjalanan ilmu ni satu perjalanan sebab dia satu jalan tarik. Perjalanan ilmu ni boleh jadi ilmu itu kembali kepada perkara yang hanya asas kepada keduniaan kembali. Hati-hati. Sebab itu Nabi tekankan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Yang mana ulama syarahkan ilmu yang bermanfaat ini adalah apabila dia semakin mencintai akhirat, semakin hilang minat daripada dunia. Ini ilmu yang bermanfaat. Dia tidak boleh sama-sama naik. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang boleh membezakan hak dan batil. Iaitu ilmu yang menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia. Sekiranya masih tenggelam, masih keliru, masih buntu dalam membezakan tipu daya dunia, maka ilmu itu tidak menjadi manfaat bagi kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membebaskan kita daripada api neraka. Allahu Akbar. Jadi kita tengoklah, telik-teliklah ilmu-ilmu yang Allah berikan. Dan ingat, setiap ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu ni pemberian yang paling mahal sebenarnya. Ilmu ini satu anugerah yang besar. Ilmu ni sekiranya nak ditukar dengan dunia dan sisinya tidak tertukar, tuan-tuan. Sebab dunia dan sisinya tidak bermakna tanpa ilmu. Orang yang Allah tidak berikan ilmu, dia melihat dunia ini tiada apa ertinya pun. Apatah lagi ilmu yang menyuluh kepada makna sebenar. Ilmu yang menyuluh kepada hati yang melihat kebenaran, cahaya, nur. Dia mampu menyingkapi hakikat atau menyingkapi kebenaran di sebalik apa yang tersurat. Ini dunia. Dia mampu menyingkapi apa yang tersurat itu. Suluhan-suluhan nur, suluhan cahaya keimanan itulah yang menyebabkan dia mampu menyingkapi kehidupan yang penuh dengan kepalsuan ini. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kepadanya dah bersiaran pada malam ni, syukur pada Allah SWT. Allah masih pilih anda untuk terus istiqamah. Yang mana perlukan mujahadah yang tinggi. Yang mana tidak sempat mungkin akan tengok siaran ulangan. Yang mana baru mengikuti, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Subhanallah, satu nikmat yang cukup besar apabila Allah SWT terus mendorong kita untuk terus berada di dalam amal. Subhanallah. Tuan-tuan, mari kita perbetulkan niat, insya-Allah. Kita perbetulkan niat kita untuk kita lakukan ini adalah untuk Allah. Kerana Allah, supaya Allah lihat kesungguhan kita. Allah berikan kita seluruh nikmat yang ada pada diri kita, kemudian kita tukarkan atau kita nyatakan apa nikmat itu dengan ketaatan. Allah bagi kita macam-macam dah, tuan-tuan. Yang paling besar sekali Allah bagi kita iman. Iman ni satu kurniaan yang cukup besar. Sekiranya lah Allah boleh tukarkan bentuk iman dalam bentuk benda di dunia,
Wallahi, tiada satu pun benda di dunia yang mampu menandingi nilai iman itu. Cuma itulah iman, itu dalam bentuk gaib, tak nampak. Siapa je nak nampak? Hati yang dibukakan hijab Allah SWT. Hati yang mendapat petunjuk. Hati yang yahdillahu linurihi mayyasha. Hati yang mendapat bimbingan, dapat tunjuk daripada Allah SWT. Jadi nak dapat bimbingan dan petunjuk itu bagaimana? Teruskan. Untuk terus duduk di dalam perbahasan ilmu. Duduk dalam siri-siri muzakarah ilmu. Supaya dalam perjalanan kita ini, maka turunkanlah satu demi satu persoalan-persoalan apa saja kemelut di dalam hati ini, tuan-tuan. Ingat, roh ataupun teras dasar kepada amalan itu adalah hati, qalbi. Kalau qalbi ini tidak dirungkaikan dengan sebaik-baiknya, apapun amalan yang anda lakukan tiada erti. Kalau kita sebut tentang niat kan, niat, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sebut tentang niat, bila sebut tentang niat, kita faham dengan lafaz. Lebih jauh daripada itu adalah tujuan. Lebih jauh daripada itu adalah kefahaman. Baik. Bila amalan itu mampu difahami, beramal dengan kefahaman yang benar, barulah amalan itu diterima sebenarnya. Jadi nak mendapatkan kefahaman itu perlukan berulang kali. Fazakir fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Sebagai contoh, saya dan jemaah yang memuliakan Allah SWT, saya nak menyambung perbahasan kita pada malam ni insya-Allah. Sebelum itu saya nak menjawab ada beberapa soalan yang penting juga daripada seorang jemaah kita. Kalau sekiranya melihat malam ini ada, insya-Allah ini jawapan yang panjang, inbox saja. Menyatakan bahawa apa tidak kenanya, kadang-kadang Ustaz bagi saya, tapi saya tahu Ustaz cerita tu ada benarnya, dia kata. Bukan ada benar, memang benar pun, tapi pahit untuk menerimanya. Bila Ustaz kata, bila menyebut Allah, tetapi sebenarnya nak dilihat mulia, bukan nak memuliakan Allah. Saya betul-betul terkesan dengan kata-kata tu. Masya Allah. Sebab Ustaz, saya selalu sebut, sikit-sikit saya sebut nama Allah. Saya akan berborak, saya akan sebut nama Allah. Tapi bila Ustaz cakap, adakah benar kita menyebut nama Allah? Ini satu benda yang saya jadi, dia mula jadi macam sedikit keliru. Adakah tidak perlu sebut ke macam mana? Baik. Jadi kalau kita lihat kepada perbahasan tadi, ilmu, amalan hati itu ilmu. Bila sebut nama Allah, sebut itu mesti dengan ilmu. Bukan kata jangan sebut. Sebab itu fazkurullah katsira. Fazkurullah. Ingat Allah banyak-banyak, katsira. Ingat itu bukan fakul. Kul tu sebut. Adapun ingat, faham, itu mesti juga ada penglibatan, ada keterlibatan sebut. Itu kena faham. Tapi tak bermakna yang banyak sebut itu banyak faham. Tak bermakna. Jadi adakah kita jangan sebut? Bukan bermakna berhenti sebut. Tetapi pastikan apa yang kita sebut itu dibenarkan dengan hati. Sebab itu sebenarnya bila sebut fazkurullah, zikir, itu membawa maksud ingat. Ingat bukan duduk pada fikiran akal semata-mata. Bukan duduk pada lisan semata-mata. Anda kena ingat. Sebab itu, contoh di dalam solat. Ada yang tanya saya, Ustaz, mohon maaf, saya doif ini nak tanya. Jika tidak boleh membayangkan Allah berada di depan. Saya kata tidak boleh. Syirik. Mana boleh membayangkan Allah berada di depan. Tak boleh. Syirik. Tapi dia nak tahu, nak belajar, tak apa. Sebab apa? Atau nama dia punya keyword dia, kata kunci bayang. Islam bukan agama bayangan. Islam bukan perlu dibayang-bayangkan. Dia bukan duduk dalam bayangan. Tetapi ianya adalah kenyataan. Islam adalah mengajar kita tentang kenyataan. Kenyataan ini adalah berkait tentang kebenaran. Wa qul haqqu min rabbikum. Wa qul haqqu min rabbikum. Bila sebut kenyataan, sebab itu siapa yang lari daripada agama dan Islam, dia tidak duduk pada kenyataan, dia banyak angan-angan. Sebab itu Nabi kata jangan banyak angan-angan. Contoh dalam suratul Waqiah. Yang mana dalam suratul Waqiah
ayat 95. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Nampak? Dalam suratul Waqiah bercerita tentang kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Kiamat bukan bayangan tuan-tuan, ianya kenyataan. Kalau siapa tak percaya kiamat, tunggu kiamat nanti. Sebab itu, nanti yang duduk pada hari kiamat, tuan-tuan cuba tengok. Cerita-cerita genre ataupun cerita-cerita overseas, Hollywood, box office. Cuba tengok. Dalam banyak misi-misi yang dia buat cerita tu, kebanyakannya dia akan buat pada kehancuran. Betul tak? Hancur itu, hancur ini. Macam-macam lah cerita dia. Menghancurkan. Sebab apa? Mereka lebih cenderung untuk buat cerita yang berbentuk kehancuran. Sebab mereka tak percaya pada kehancuran tu. Mereka tak percaya bahawa dunia ni akan hancur. Dia tahu mati je. Dia tahu itu. Tapi dia tidak menerima bahawa kiamah. Sebab tu orang beriman itu adalah orang yang percaya pada hari kiamat. Dan hari akhirat. Sebab itu nanti yang ditinggalkan dan juga orang yang terpilih lah, ada juga nanti orang yang terpilihnya Allah tinggalkan mungkin sebagai bukti. Tapi majority itu adalah orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang mungkar, orang yang fasik, orang munafik. Allah longgokkan untuk mereka yang kuat angan-angan di dunia ini, untuk mereka melihat kenyataan bahawa Allah kata apabila terjadinya hari kiamat, kejadian tidak dapat didustakan lagi. Sebab itu dia bukan bayangan. Dia bukan bayangan walaupun tak nampak depan mata. Nak nampak depan mata, tunggu kiamat benar nanti. Nak tunggu, janganlah. Tak sanggup nanti. Sebab tu kebanyakan kalau kita lihat kiamat ni bukan untuk orang beriman. Orang beriman dimatikan dulu sebab mereka tidak perlu melihat kehancuran. Mereka percaya dah kehancuran itu. Tak perlu dah. Okey, percaya. Siapa? Al-Quran cakap. Terus. Sebab itu dia bukan bayang-bayang. Nampak? Jadi berbalik kepada zikir tadi, dia bukan bayang-bayang. Bayangkan ke Ustaz? Ada. Habis tu, terima kenyataan. Sebab tu iman tu terima. Sebab tu bila saya kata, sebut Allah, terima tak Allah tu? Kita sebut Allah, kita terima tidak? Terima tidak suruhan Allah? Kita sebut Allah, 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 Ya Allah. Sebut Allah tu terima tidak? Sebab syarat masuk Islam itu kena terima. Terima tidak? Terima tidak apa sahaja yang akan digazetkan? Sebab itu nanti dipertanggungjawabkan sebab kamu dah terima kan. Lepas tu dia bukannya perlu dibayang, dia kenyataan. Cerita tentang syurga, tentang neraka, itu bukannya satu retorik, bukan satu cerita fiction, bukan science fiction, bukan. Sebab tu dia bukan duduk pada bayangan, anda bayangkan. Sebab tu teori-teori bayangan, nanti anda duduk terbayang-bayang. Anda duduk dalam bayangan nanti. Nanti jadi bergentayangan, tak pijak tanah dia panggil. Sebab tu Islam tidak mengajar kita untuk panjang angan-angan. Islam adalah mengajar kita terima kenyataan. Jadi ketika sebut Allah, terima kenyataan. Kenyataan diri. Hina, terima kehinaan. Kamu dijadikan daripada air mani yang hina. Surah As-Sajadah ayat 9, ayat 8. Terima tidak kamu air mani yang hina? Terima tidak segala suruhan, larangan? Terima tidak? Itu maksudnya. Bila bermaksud, bila sebut Allah, teruskan sebut. Tetapi jangan sebut saja. Terima. Maka perbaiki hati. Sehinggalah di saat menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Dan tiada lagi istilah nanti mempertikaikan Allah. Mempertikaikan, ini tak boleh ni sebut Allah ni wahdatul wujud ni. Dah pula. Dia dah pening ke situ. Dia dah sensitif nama Allah tu. Sepatutnya nama Allah ni tidak jadi satunya sensitif, tetapi kerana kerosakan hati, maka nama Allah tu jadi sensitif.
Nampak tidak? Dahlah yang sesat tadi mensesatkan. Yang tak berapa sesat pun sesat juga. Sebab apa? Tak tahu. Dia mula sensitif dengan nama Allah. Kau ni Allah, Allah, Allah. Bayar hutang Allah. Semua Allah. Kau jangan main-main Allah, Allah ni. Dah pula. Yang dia main-mainkan Allah itu. Dengan tidak menerima, tidak memahami tentang hakikat ataupun sifat-sifat kehambaan dan sifat-sifat kekuasaan Allah. Ini kena perbetulkan. Sebab itu kita di saat kita sebut nama Allah, sebut nama Allah, sebenarnya bukan sebut dengan lisan. Bicara iman. Ni, bicara iman. Katalah bisu. Bisu. Macam nak sebut nama Allah? Cuba. Adakah tidak diterima dia sebab ini tak sebut Allah ni? Contoh. Sebab itu dia bukan sekadar lisan. Sebab itu lafaz ataupun ismul zat, ismul jalal Allah itu meliputi segala-galanya, mengatasi lisan. Tidak ada lisan pun cukup. Mengatasi pemilik kepada perkataan. Bukan perlukan perkataan baru nampak Allah. Tak. Malah perbincangan tentang Allah itu sehingga perbincangan yang tiada habis. Fana dia panggil. Fana. Kullu fan. Fana. Tak boleh nak describe. Beyond. Mengatasi. Habis. Khalas. Titik. Diam. Sebab itu banyak diam dia. Sebab apa diam? Tiada kata-kata yang boleh memberikan makna kata yang lebih besar daripada pemilik. Sebab tu banyak diam. Bukan banyak diam tu dah terdiam. Terdiam aku. Aku kena tiaw dengan si aku ni. Terdiam aku dah. Dah terdiam, dah tak ada modal. Bukan diam, tak ada modal. Diam dia kerana sudah meliputi satu sifat kekuasaan yang tiada kata-kata yang mampu menterjemahkan apa yang dirasa. Kerana bila sebut bicara hati, itulah rasa. Sedap. Tuan, sedap. Cuba bagi tahu apa definisi sedap. Kalau tak boleh bagi definisi sedap, bagaimana anda nak bagi definisi Allah? Bagi tahu. Kalau sedap pun gagal nak bagi definisi. Bagi definisi manis. Manis, macam mana Ustaz cakap? Manis itu adalah satu gabungan. Letih. Okey, bagi definisi sejuk. Sejuk ni rasa. Bukan benda. Manis rasa. Bukan benda. Gula, itu benda. Gula. Tapi sifat manis bukan gula. Sebab manis boleh duduk pada tebu. Manis boleh duduk pada madu. Manis boleh duduk pada senyuman. Tak ada gula, senyum cukup lah. Tawar air, tapi senyum manis. Contoh. Jadi cuba definisikan manis. Cuba. Sekiranya sifat yang zahir dunia pun kita tidak mampu terjemah, bagaimana anda kata nak terjemah? Habislah. Sebab tu Allah itu ada maksud. Sebab tu orang kata tak boleh sebut Allah, tak ada makna. Memanglah tak ada makna dalam erti kata perkataan. Tetapi adakah dia tidak membawa rasa? Makna itu bukan berbentuk kata, tapi makna itu satu penerimaan dalam jiwa. Nampak? Contoh takut. Bagi definisi takut. Cuba. Bagi definisi takut. Dia tak ada definisi dah. Dia ada action. Contoh, harimau depan mata. Bagi definisi takut. Sekejap Ustaz. Saya nak... Mari kita bincangkan. Apakah makna takut? Harimau depan mata dah tuan-tuan. Takut ni maksudnya langkah 1000. Cabut. Itu maksudnya. Biasa dan lumrah Allah jadikan. Rasa ni yang akan present itu adalah action. Af'al. Orang yang rasa dalam hatinya ketika sebut Allah dan dia rasa, maka bergerak seluruh jasad anggotanya untuk terjemahkan ketaatan. Itu sebetulnya. Bukan sekadar Allah, tapi buka aurat. Allah, tapi masih iri dengki. Sebut Allah, tapi masih ada diri. Sebut Allah, tapi masih ada ya atau tidak. Ya atau tidak. Sebut Allah, tapi masih lagi beralah-alah.
Sebut Allah, penatlah. Sebut Allah, malaslah. Sebut Allah, nantilah. Sebut Allah, matilah. Di mana nikmat Allah itu sekiranya bila masih lagi matilah, malaslah, penatlah, habislah, lah-lahnya. L-A-H, A-L tu hilang. Ini tidak boleh, tuan-tuan. Nah, ini yang kena halusi. Ya, kita kena berhalusi. Itu maksudnya tadi yang bertanya, Ustaz, keliru. Jangan keliru. Teruskan saja menyebut. Dan perbaiki hati. Perbaiki hati. Perbaiki hati. Yang mana sehinggalah ketika kita menyebut nama Allah, sehingga meresap di hati. Bagaimana ciri meresap di hati tadi? Terjemahan hidupnya mula berubah. Apa dia? Menerima segala ketentuan Allah. Itu nama sebut. Erti kata lain, di saat dia menyebut nama Allah, itu bukan lagi bersifat bergentayangan, terapung-apung, membayang-bayang. Tidak. Ketika sebut Allah, action. Mana bukti? Tu yang Allah minta. Mana bukti? Ketika kita mengaku Allah Maha Besar, buktikan. Bermaksud, di saat kita sebut Allah Maha Besar, maka yang lain buktikan kecil. Apa maksud kecil? Tidak memberi kesan, manfaat dan mudarat pada kita. Masalah tidak memberi kesan pada kita. Nah, jadi sebab itu, dalam konteks bila kita belajar, bila kita sebut, bila kita tekankan makna itu, itulah mestilah kita merenung balik. Itu panggil muhasabah. Taqarrub balik, mendekatkan diri balik. Adakah benar aku sebut Allah ini dengan hati, atau kita sebut Allah itu dengan mulut, atau kita sebut Allah itu dengan akal? Boleh. Dia boleh terpisah-terpisah. Kita tidak mahu semua keadaan itu. Kita mahu sebut dengan hati, kemudian terjemah dengan lisan, kemudian zahir dengan perbuatan. Sudah pasti bila perbuatan, akal berfungsi. Mana mungkin perbuatan akal tidak sekali. Sebab tu syarat dalam ibadat itu mesti waras. Dalam hukum, kalau gila, maka terbatal hukum bagi dia. Sebab tu mana-mana contoh orang perempuan, laki pun sama, beraurat, ketat sana, sendat sini, singkat sana, singkat sini. Umpamanya itu ibarat tidak berpakaian. Maka kita boleh klasifikasikan itu tiada akal. Sebab apa? Kita mungkin boleh maafkan dia, mungkin tiada akal lah. Sebab kalau ada akal, dia kena pakai tutup aurat. Jadi orang tak ada akal ni, jadi kita kena bawa dia kepada hospital bahagia lah. Minta maaf cakap lah. Itu je. Sebab bila ada akal, dia mesti boleh fikir bahawa, ini badan Allah punya. Yang suruh tutup aurat, Allah suruh. Ini badan bukan aku punya. Habis cerita. Aurah. Sebab apa? Dia menimbulkan mudarat. Dia menyebabkan orang lupa Allah. Tengah-tengah Allah, terlupa. Bagi-bagi yang baru amator, beginner, orang tengah sebut Allah, 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 tengok-tengok Allah. Itulah. Bayang, ada seorang contoh haji itu. Di satu tempat. Saya pun pergilah, dia suruh datang kedai dia. Ustaz, dia dah 15 tahun dekat situ. Ahlul masjid, tuan-tuan. Yang ramai pun masih geleng kepala, Ustaz. Macam mana cara ni, Ustaz? Bayangkan. Tak kekacau kawan ni buat ni. Sebab tu kena tutup benda yang hubbus syahawat. Orang perempuan, orang lelaki pun sama, 2 kali 5 lah. Kenapa kena tutup aurat? Mengganggu ingat. Kalau yang makam-makam tinggi tu, kita buat jangan anggap makam tinggi lah. Letak makam rendah lah. Lebih baik jangan tengok. Sebab kalau tak kuat benar-benar faham, lupa terus. Sebab tu tutup aurat. Ni, orang tengah dalam hati Allah, Allah, Allah. Lain-lain sekali, Allah. Allah juga. Dia Allah. Dia no. Sebab tu tutuplah aurat. Tu maksudnya akal ada boleh fikir. Akal boleh fikir. Sekarang ni dosanya orang yang pakai aurat, tunduk aurat ni,
Apa dosa I? Apa dosa I? Dosa engkau membuatkan orang lalai. Ya ke? Dah tu tunduklah pandangan. Oh, senang cakap kamu. Dah benda tu memang hubung syahwat. Janganlah expect orang akan mudah tundukkan pandangan. Walaupun arahan yang tundukkan pandangan bagi yang melihat. Nampak tidak? Jadi dengan cuba-cubalah. Tu maksudnya akal. Jadi hati, sebut Allah dengan hati, zahir dengan lafaz, bukti dengan perbuatan. Mesti bila perbuatan, mesti akal. Akal mesti masuk. Sebab tidak boleh perbuatan tanpa akal. Maknanya gila lah. Bila gila, tidak sah lah. Tak sah lah amalan tu. Sebab syarat sah amalan itu mesti waras. Mesti waras. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Hati-hati ya, buat dosa orang ni hati-hati. Dosa orang ni, dia aurat satu, keduanya kesombongan tu. Dan dia melibatkan kalau sejuta orang tengok, sejuta carry forward. Hati-hati. Contoh ini terjemahan tadilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi sedang jemaah mungkin Allah Ta'ala itu antaranya bagaimana bila kata hati ni, bila nak sebut Allah, itu mestilah dengan hati yang memahami, hati yang merasai. Ustaz, tak boleh nak rasa. Ada dua keadaan. Kalau tak boleh rasa, dua keadaan. Sama ada hati tu sakit, qalbun marid, atau hati qalbun mayit, hati yang mati. Setelah diberi petunjuk kemudian berpaling, itu satu kezaliman yang sangat besar. Macam malam ni lah, dia beri petunjuk, dah ada kelas, kemudian berpaling. Tak apalah. Ada tak apalah. Okeylah. Nantilah. Ada lah dia akan lelah lah. Dia tak patut tak boleh lah belakang tu. Baik. Baiklah pun boleh, tapi lah tu tak ada lah. Nantilah. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu ketika kita sebut Allah, itu mesti waras. Waras tu bermaksud faham. Faham. Jelas. Contoh solat. Ketika masuk waktu. Jelas, faham, masuk, sah solat dia. Kalau ragu-ragu ni, waktu apa? Tidak sah. Syaratnya mesti tahu masuk waktu. Itu cara dia. Bila tak dapat rasa, bermaksud sama ada hati sakit atau hati mati. Membawa kata-kata sia-sia yang membawa elemen emosi yang membawa orang kembali mengingati keadaan itu dan berlebih-lebihan. Jadi, produk ini, sebut cerita tentang produk, tidak perlu main sentimen. Jangan berlebih-lebihan. Kata-kata sia-sia apabila meninggalkan kepada perkara yang jelas. Itu sia-sia lah. Contoh, bila produk ini membawa kepada, katalah produk A. Produk A ni, dia boleh ada manfaat. Katalah, wangi, ataupun sedap, ataupun turun berat badan. Straightforward, bagi info, bagi maklumat, dan orang akan pertimbangkan. Tapi di saat mainkan perasaan, mewujudkan satu kehendak yang berlebihan sehingga orang kena dipanggil manipulasi. Hati-hati. Jangan. Apa itu testimoni, nak cerita testimoni pun kena berhati-hati. Jangan over. Dalam Islam mudah, jangan berlebih-lebih. Cerita cukup. Sebelum ni susah. Inilah baru saya jumpa. Inilah tak payahlah. Orang baca pun macam tak nampak yang lain, dah nampak dia je. Jangan jadi the only one. Jangan cuba-cuba. Cukup kita menyampaikan info, maklumat, kemudian kita cerita kelebihan. Dia beginilah. Macam Islam, produk, boleh jadi kalau sebut Islam ni, produk yang paling tinggi lah. Sehingga orang nak masuk Islam. Dia tak perlu mainkan perasaan. Cerita saja apa suruhan, apa larangan. Cerita. Apa kelebihan produk dia, gini. Apa kekurangan dia kalau sekiranya tak ambil, gini. Cerita. Kemudian bismillah. Dia lagi satu. Ini masalah bila tidak pergi kepada kebenaran.
duduk pada kebandaan. Kalau sekiranya benar kita ni genuine tak payah cerita banyak-banyak. Genuine based on R&D, research and development. Tak perlu dipanggil benda yang gharar, tidak jelas. Ya, gharar, tidak jelas. Benda, sebab tu saya selalu tekankan, mana contoh-contoh yang mana yang ada berniaga ni. Anda kena pastikan, kalau anda trader ke ambil produk dengan siapa ke, pastikan yang ada founder, ada owner tu ada evidence base. Jangan cerita exaggerate, berlebihan, hulu nanti. Cerita based on evidence, habis cerita. Rezeki pada Allah, bukan pada produk. Produk, you buat the best. Pastikan yang terbaik. Selesai. Nak bagi manfaat ke orang, selagi mana hati itu niat bersih, Allah mudahkan. Contoh macam doktor, buka hospital, buka klinik, mainkan emosi ke? Bila nak sakit lagi, anda tak jumpa hospital, inilah satu-satunya klinik yang boleh, tak payah. Dia kalau bertemu saja keperluan, tak payah cerita banyak. Dia kadang-kadang kita tak masuk lain keperluan. Tu jadi masalah. Kita create, ni senang cerita gini. Pendekkan cerita, mudahkan, letakkan sesuatu perkara itu perlu. Jangan mahu. Bila mahu, dia akan jadi nafsu. Emosi. Perlu, dia waras. Tuan perlukan produk ni, tuan. Perlu ya? Ya. Mengikut pada kajian, produk ini sekian. Memang pada satu ketika, kita akan drop sikit darah kita macam ni. Okay, satu ketika nanti kita begini. Jadi, tuan perlukan bini. Tuan perlukan ada simpanan. Sebab keperluan tuan macam mana? Tuan ada berapa saving? Okey, saving ni ada keperluan. Ada peluang untuk nanti 5 tahun nanti. Mungkin puan ada nak perlukan pakai apa-apa ke. Keperluan. Bila sebut perlu, datanglah harus. Tapi kalau mahulah. Dia mahu ni. Saya nak buat simpanan, saya mahu ni. Mahulah dia kena buat satu cerita. Cerita yang membawa kepada nanti sia-sia nanti kan. Sebab benda-benda yang tidak pasti. Nanti karang. Bila. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu letakkan keperluan. Perlu dapatkan sekarang. Kenapa? Kerana ianya perkara, ceritalah. Perlu, ayat kata uji perlu. Cukup. Jadi, jangan berlebihan. Mahu, dia akan pergi pada emosi. Khair, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Keperluan kena jelas lah. Saving untuk keperluan, bukan untuk kemahuan, kena jelas. Kalau mahu saja, tiada penjelasan, dia akan menjadi nafsu. Nafsu akan jadi buntu, keliru, rosak. Ngikut pada nafsu. Tidak boleh. Perlu, jelaskan keperluan. Kalau tiada keperluan, tunggulah sampai keperluan itu. Kena itu sebab setiap perkara itu pasti ada timbang tara dia. Mesti ada check and balance dia. Jangan mahu saja. Tidak boleh. Mahu ingat pada Allah. Mahu pada syurga. Mahu pada pahala. Dunia makam keperluan saja. Malah harus. Mana-mana yang membawa kepada wajib agama barulah masuk kepada kepentingan. Tapi tak semua dunia itu mesti kepada makan kepentingan. Pentingnya ada duit, penting. Tak. Jangan kita jadi orang yang batil di dalam menyampaikan kata-kata yang sepatutnya boleh membawa pahala, tetapi kerana ada intention, ada self of interest, kerana nakkan habuan dunianya semata-mata, maka kita memenangkan dunia. Sehingga orang melihat dunia itu dengan rupa paras yang menggiurkan, rupa paras yang menyeronokkan. Sedangkan Nabi SAW dan para sahabat, para ulama berempah pulas nak membawa minat dan cinta kepada akhirat. Tapi datang kita duk cerita pasal dunia, duk cerita tentang kenikmatan dia, duk cerita tentang keseronokan dia, sehingga orang dari gairah dan tertipu dengan apa yang dijanjikan oleh dunia, sehingga dia mula berkira-kira dengan akhiratnya. Hati-hati, jangan jadi penyumbang kepada orang berkira-kira untuk buat amal akhirat. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT.
Dalam sambungan kata-kata dosa ni, di sini antara kata-kata yang mengundang dosa, yang dicela dan dilarang, itu adalah bergurau senda berlebihan. Baik, dalam hadis Nabi SAW, hadis rawahu Bukhari, la takun aunan lisyaitani ala akhika. Janganlah engkau menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudara kamu. Dikatakan di sini, apakah penolong syaitan itu? Dengan memperbanyakkan suka. Kan suka. Kalau ikut kan memang suka-suka ni. Kita suka-suka. Kalau cerita agama sebenarnya bukan suka-suka. Orang jadi takut, jadi nak mula slow down. Sebab tu bila kata agama mula disukakan, itulah kata Al-Fadhil Sabu Fadilah Ustaz Datuk Samsuri kata, tak cukup ke dengan dunia yang dah pelawak, dunia dah seronok, dengan maharaja lawak, agama pun nak lawak juga. Dia marah. Betul? Almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz pun cakap yang sama. Kan? Dia sangat, sebab Nabi kata sedikit. Sedikit. Yang mana kata Nabi SAW, inni la amzahu wa la aqula illa haqqa. Sesungguhnya aku juga bergurau senda, tapi aku tidak mengatakan melainkan yang benar. Tidak ada benda yang palsu. Nabi tak akan buat gurau-gurau yang menipu. Sebagai contoh mafhum hadis, ada satu ketika seorang perempuan tua tanya pada Nabi SAW, orang tua masuk syurga tak? Nabi kata tak. Nangislah perempuan ini. Nabi senyum sampai nampak gusi. Kenapa si perempuan ni bertanya, kenapa Nabi senyum? Nabi kata, ya memang dekat syurga tak ada orang tua. Dekat syurga memang ada orang muda je. Dan semua yang masuk semua jadi muda. Baru dia lega. Itu nampak. Bergurau yang jelas. Baik. Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha finnar ab'adu minas suraya. Sesungguhnya orang yang berbicara dengan satu kata yang membuat teman bicaranya ketawa, maka dia akan masuk neraka disebabkan kata itu jauh dari cahaya bintang. Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak ketawa akan berkurang wibawanya. Baik, maksudnya buat seronok-seronok. Bercakap dia nak buat lawak, nak perkena, buat seronok-seronok, tak boleh. Banyak ketawa benda yang sia-sia, tak boleh. Dan kata Nabi SAW satu hadis, lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahaktum qalila. Jika kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sering menangis dan jarang ketawa. Allahu Akbar. Subhanallah. Abdullah bin Abu Ya'la berkata, apakah anda ketawa sedangkan kain kapanmu sudah keluar dari kilang? Subhanallah. Muhammad bin Wasid berkata, jika engkau melihat seseorang menangis di dalam syurga, apakah anda hairan dengan tangisannya? Ada yang menjawab, ya. Lalu dia berkata, orang yang ketawa di dunia sedangkan dia tidak tahu ke mana dia akan kembali lebih menghairankan dari itu. Abu Ya'la, Muhammad bin Wasid memberi satu tamsilan. Pelik tak kalau dekat syurga tengok orang menangis? Pelik lah, sebab syurga tak ada tangisan. Maka kata beliau, lebih pelik orang yang banyak ketawa di dunia sedangkan dia tak tahu apa nasib dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Adapun gurau senda yang menyebabkan hilang wibawa itu tadi, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ialah bergurau senda yang meremeh-remehkan. Suka ini bahasa mudah ni perkena orang, atau bahasa mudah pedaja orang. Tak boleh. Sekarang jadi trend kan, tengok cerita-cerita yang video-video overseas punya, jadi satu trend, pesenda orang, perkena orang. Tak boleh. Dalam agama larang. Itu akan hilang wibawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair.
Maka di sini kalau dilihatkan dalam kata gurau senda ini adalah yang dibenarkan itu yang bersederhana dan yang benar. Yang dibenarkan adalah yang benar. Macam mana? Kena carilah yang benar. Jangan gurau-gurau benda yang tak, pasti buat gurau. Benda tak ada, buat gurau. Jangan. Apatah lagi bergurau buat agama. Kerana neraka siapa nak masuk? Kalau semua masuk syurga, jangan buat pasal. Tu melampau tu. Bergurau-gurau melampau. Jangan buat satu benda yang melampau. Contoh, isteri. Semua suka buat gurau kan? Suami. Bila isteri jerit dia, bang. Sampai tertunduk suami buat gurau. Kan siap buat gambar lagi. Bila sebuah ketaatan dibuat gurau, apa lagi sisa pada agama ni? Kalau ketaatan dibuat main. Ini akhir zaman ni. Sebab itu orang cukup takut bila agama jadi tegas. Sebab dah banyak gurau pada agama. Gurauan dah terlampau banyak sebenarnya. Seorang isteri buat gurau tentang taat suami. Seorang anak buat gurau tentang taat mak ayah. Ini dunia dah terbalik 360 darjah. Akhir zaman anak lahirkan, ibu lahirkan tuan, buat gurau. Buat gurau tentang ketaatan mak, jadi sebuah tak keruan kerana anak, buat gurau. Seorang suami jadi sebuah tak keruan kerana isteri. Banyak kes macam ni. Buat gurau. Jangan main-main. Buat agama tidak boleh buat main-main. Kalau nak bergurau benda yang pasti. Allahu Akbar. Seterusnya, mengejek. Ni kata-kata yang mengejek, memperolok. Baik. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, perbuatan ini haram. Mengejek dan memperolok, mempermain-mainkan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula suatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah setengah kamu mengatakan keaiban setengah yang lain, dan janganlah kamu memanggil panggilan antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat 11. Seterusnya kata-kata yang mengandung dosa adalah mengejek dan merendah-rendahkan. Ini pula termasuk rendah-rendah ni jadi sombong. Dalam Quran surah Hujurat ayat 11 sangat jelas. Allah larang keras orang beriman. Orang tak beriman tu lantak dia lah. Ini wahai orang yang beriman. Jangan merendahkan. Ini satu penyakit akhir zaman. Bila kita nampak salah orang, kita persalahkan dan mengejek. Tu gelak kan dia. Gelak. Ustaz salah, gelak. Suka gelak ke orang. Sebab banyak gelak. Sesiapa yang banyak gelak di dunia, dia akan banyak nangis di akhirat sana. Lagi menggelakkan salah orang. Hati-hati. Memperolok, merendahkan. Apalagi kesalahan. Dalam ayat Hujurat ayat 11 ni, merendah-rendahkan orang. Meremeh-remehkan. Alah dia ni. Dia ni ilmu apa ada? Suka merendah-rendahkan orang. Dia dah tak ada akal, dia dah tak ada point, dah tak ada hujah, dia rendahkan. Itulah hujah dia. Kalau aku kenal dia ni siapa, background dia siapa, dia tak ada point lah. Dia dah tak dapat hujah dengan ilmu, dia hujah dengan nafsu. Malah dengan nafsu tu pun, dengan ilmu tu pun dengan nafsu. Ini hati-hati. Malah ini banyak berlaku dalam masyarakat kini. Suka mengejek-ngejek. Dia panggil jabatan netizen, hati-hati. Troller, apa troll? Troll orang ni hati-hati. Jangan suka-suka nak buat troll orang. Jangan suka-suka nak mempersendakan orang. Jangan suka-suka buat perkataan yang mengejek. Ini menyakiti. Adapun kata-kata kebenaran tidak menyakiti. Kata-kata kebenaran itu tegas, pahit, dan memang sakit bagi yang luka lah. Yang terluka sakit lah. Tapi kita tidak menyakiti. Tapi kalau mengejek, merendahkan orang, memperolok-olokkan orang, apa ni? Perampas, mula mengejek orang. Dah tak ada jantan lain ke nak ambil? Ya Allah, jahat mulut macam tu. Jangan. Ini kerja-kerjanya Allah akan sela nanti. Dah tak ada lain. Lelaki aku juga yang kau nak. Tu dalam bab rumah tangga sinetron berlaku cerita-cerita begini. Kan? Yang lelaki pula kutuk bini. Kau ni kan? Kau ni kan? Mulalah perkataan-perkataan wa ya na'udzubillah min zalik. Baik, pengertian daripada memperolok ni
Syukriyah adalah menghina. Menghina, mengejek, memperlihatkan aib. Ingat, hari ini contoh, saya nak bawa cerita bab cerai. Cerai ni dibenci oleh Allah kerana dia akan buka aib. Ini satu bahaya. Dan orang tanya, kenapa cerai? Sebab dia ni baik. Dah baik cerai buat apa? Tu juga. Mula tak. Aku je yang tahu. Aku je. Mula. Hati-hati. Hati-hati. Sebab tu, the first damage, yang first hit tu mesti akan cerita buruk. Lepas tu barulah dia nak insaf ke, itu cerita lain. Tapi hati-hati. Sama juga dengan pesaing. Mula nak merendah-rendahkan. Hati-hati. Dia panggil PhD, perasaan hasad dengki. Allahu Akbar. Hati-hati. Apa pun keadaan apa di depan mata, kita tak bermakna, contoh, bila ada kesilapan, dosa berlaku depan mata, tak bermakna kita setuju dengan dosa itu. Tapi tak bermakna ada lesen untuk kita cela dia. Tak boleh. Untuk kita hina, kita rendahkan dia, lagi tak boleh. Tak boleh. Allah je yang boleh menghina, Allah saja yang boleh menghukum, Allah saja yang boleh menjatuhkan hukuman bagi sesuatu kaum. Tapi dosa tetap dosa lah. Kalau dia buat dosa, dosa lah. Ceritalah, ini dosa ni. Dosa ni hina. Kamu buat dosa, nanti kamu terhina nanti. Aku bukan menghina kamu, tapi dosa ini memang kamu terhina. Contoh, ni dalam bab suami isteri. Tandus seorang suami dan tandusnya seorang isteri, bila nak mendidik ni, ni salah seorang lah. Kadang-kadang si isteri ni, dia nampak salah suami, yang dia tahu adalah mempersalahkan. Dia jadi hakim. Pam! Abang didapati bersalah. Dah okey, dah dapati bersalah, nak buat apa? Ini salah ni tak guna ni. Ni macam ni lah. Ingatkan nak bantu ke? Tak. Dia kerti tunjuk salah dan menyalahkan. Itu je. Dia bergaduh nanti. Bergaduh. Sebab menyalah. Si suami pula buka kesalahan isteri. Dia tak kerti mendidik, menyalah kerti. Sebab tu pergaduhan banyak berlaku kerana masing-masing mempertahankan diri. Kerana masing-masing salah menyalah. Bukan mempertahankan Allah. Sekiranya mempertahankan Allah, suami akan, apa yang kamu buat ni dosa. Kamu buat ni berdosa. Hinanya perbuatan kamu ini menunjukkan kamu akan terhina. Dia sekali. Kamu tinggi suara, kamu hina dengan abang, contoh. Bukan kamu hina, tapi kalau kamu nak jadi hina, kamu hina abang, kamu akan dihina. Itu ayat, hati-hati. Sesiapa yang menghina, dia akan dihina. Sesiapa yang mencela, dia akan dicela. Sesiapa yang menjatuhkan, dia akan dijatuhkan. Ini sunnatullah. Kadang-kadang tu cerita, saya dah 17 tahun Ustaz. Dah, lepas tu suami saya macam, lepas tu saya cakap, dah cakap banyak, pergi mahkamah. Syarah, yelah kalau dah banyak cerita dan dah nampak salah berdiri, takkan tak ada ruang untuk nak memperbetulkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena faham tu ya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi sebab itu jangan memperolok-olokkan, meremeh-remehkan, tak boleh ya. Benda-benda ni semua bersalahan dari sudut agama. Baik. Baik. Dan seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Seronok berlebihan tadi, bergurau berlebihan, banyak ketawa. Ini untuk poin-poin malam ni ya. Mengejek dan
menghina. Ini mungkin kita tak buat dekat orang lain, tapi buat kat pasangan. Hati-hati Anda nak betulkan rumah tangga, tolong jangan ada sifat mengejek dan menghina. Jangan. Kalau betul anda nak selamatkan rumah tangga, ni saya fokus pada rumah tangga lah. Sama juga dengan hubungan-hubungan yang lain. Dalam apa-apa cerita pun, jangan ada menghina dan mengejek. Dan surah Al-Hujurat ayat 11 tadi, jangan merendah-rendahkan orang. Itu sifat sombong sebenarnya. Seterusnya, membuka rahsia orang lain. Membuka rahsia orang lain. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apatah lagi rahsia itu membawa kepada aib. Setiap orang ada rahsia dia, setiap orang ada aib dia. Setiap orang ada rahsia dia, setiap orang ada aibnya. Maka dalam agama melarang. Tengok, agama sangat menjaga soal maruah. Ini dilarang dapat menyakiti orang lain. Apa-apa saja yang merosakkan hubungan, menyakiti sangat ditentang oleh agama. Iza haddasa rajulul haditha summa tafata fahiya amanah. Jika seorang bercerita tentang suatu kejadian lalu ia berpisah, maka itu adalah amanah. Jadi maknanya kadang-kadang datangnya geng-geng bawang Rangers ni, cerita masalah-masalah, kawan-kawan cerita. Lepas habis cerita, amanah tu cerita dia. Apatah lagi orang tu tak suka. Rahsia seseorang tu dia tak suka dibuka. Bila rahsia dia tak suka dibuka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Bentar ya. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang seterusnya adalah membuka rahsia orang lain tadi Jika seorang bercerita tentang satu kejadian lalu ia berpisah, maka ia adalah amanah. Ia adalah amanah. Allahumma salli ala Khair. Al-Hasan berkata, sesungguhnya bahagian daripada khianat adalah engkau menceritakan rahsia saudaramu kepada orang lain. Ada riwayat bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu merahsiakan satu perbicaraan kepada Walid bin Utsbah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya Amirul Mukminin Muawiyah meminta aku untuk merahsiakan suatu perbicaraan dan saya kira tidak perlu dirahsiakan kepadamu selama tidak dihebahkan kepada orang lain. Ayahnya berkata, jangan kau ceritakan itu padaku kerana orang yang menyimpan rahsianya maka ia memang pilihan ditujukan padanya, dan barang siapa yang membuka rahsianya maka pilihan itu akan mencelakakannya. Ini cerita panjang lah ni. Dan bagi tahu ada satu perbincangan, walaupun dengan ayah sendiri, ceritalah. Walid bin Utsbah ni dapat satu rahsia pada Muawiyah. Lalu ayahnya berkata, dia cakap pada ayahku, wahai ayahku, sungguh Amirul Mukminin Muawiyah meminta aku untuk merahsiakan perbincangan tadi. Ini hati-hati. Jadi zaman sekarang ni buka rahsia orang ni bahaya. Apa saja ceritalah, apa saja yang jangan cerita ke orang lain Bila cakap jangan cerita ke orang lain, maksudnya amanah lah. Itu maksudnya. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jika seorang bercerita tentang satu kejadian lalu ia berpisah, maka itu amanah. Tak kisah apa cerita pun. Ini bukan soal aib dah. Ini rahsia. Apatah lagi buka aib. Okey. Nabi kata, jumpa, kemudian dapat pula jangan cerita, janganlah. Tapi sekarang, kau jangan cerita kat orang lain aku jangan cerita kat orang lain kau jangan cerita kat orang lain Dia pun jangan cerita kat orang lain. Dah 10 orang dengan cerita kat orang lain. Allahu Akbar. Dan sekali semua tahu. Tu dia. Hati-hati. Ini pun kadang-kadang ni berlaku. Bila buka aib lagi, buka rahsia. Tuan Ziman besut. Hati-hati. Baik, sekarang macam ni. Bila kata dah berlaku salah laku ni, caranya adalah apa? Tegur lah. Suami kena ada satu power tegur. Benda tu dah salah. Tegur lah. Bagi warning.
Buat juga. Tanya balik, kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak apa dengan hubungan ni? Kamu buka rahsia aku, katanya. Kamu buka rahsia abang. Contohlah suami isteri. Sebab saya terbaca tadi, ya. Terbaca tadi kan. Buka suami isteri tadi. Warning terus. Suami, please. Saya nak seru nanti khas. Nanti saya ada satu siri khas. Gesakan buat suami. Tolonglah. Saya banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhir zaman ni, subhanallah. Kepimpinan ni, dalam genggaman isteri dia. Ni rahsia awak di tangan saya. Dah tu. Kamu nak buka? Jangan. Ni, dalam poket saya ni. Rahsia abang ni, dalam poket. Kena ugut dengan isteri. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi, peringatan juga bagi lelaki. Soal, kenapa anda dicengkam oleh orang? Semua isteri. Kerana hati anda masih dalam cengkaman dunia. Itu saya bercakap. Terima tak terima tu, wallahualam. Tapi, hakikatnya itu. Sekiranya kita dicengkam oleh seseorang, tak kisahlah suami dicengkam oleh isteri. Lepas tu tidak boleh berlaku macam ni. Dia bersalahan, sangat-sangat bersalahan. Kalau dicengkam, bermaksud si lelaki ada isu di hatinya dengan dunia. Hatinya telah dicengkam oleh dunia. Itu permulaan dia kat situ. Jadi hidup dia takut dengan alamak abilah. Bini aku buka ayat abilah. Dia tak boleh nak cakap banyak sebab rahsia dalam genggaman isteri. Jangan main-main bab ni. Isteri pula jangan suka-suka. Rahsia abang dalam jangan suka-suka. Jangan cabar-cabar begitu. Ini satu benda yang merosakkan hubungan. Allahu Akbar. Dan ini akhir zaman banyak berlaku. Allahu Akbar. Banyak berlaku. Tolong hentikan perkara ini. Rahsia tetap rahsia. Biarlah Allah je jadi saksi. Cukup. Ni nak menjaga ni. Kita nampak, aku ada rahsia nak ceritakan kau ni. Nampak cerita atau dengar cerita. Ya Allah, janganlah, cukuplah. Benda ni sangat dicela dalam agama. Allahu Akbar. Banyak tu. Ini kadang-kadang masuk dalam jemaah-jemaah, kadang kita dengar kan. Yalah, ni ingatan untuk diri saya dan semua lah. Kita manusia ni bukan malaikat. Bila kata manusia bukan malaikat, maksudnya apa? Ada silap, ada khilaf dia, ada dosa dia. Kan? Tapi ada setengah-setengah tu, saya tengok cukup-cukup mencari tau. Cukup mencari rahsia. Bila dapat tahu tu satu kelebihan pula tu. Lepas tu buka pula rahsia, akhirnya habislah. Hilang pengikut dia, hilang ini. Subhanallah. Ini akhir zaman cerita. Malah menjadi satu, patut takut pegang rahsia kan. Ni tak bangga, aku ada rahsia. Rahsia dia kalau kau nak tahu, apa aku. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati. Nak orang bermadu, suka buruk kan. Dah dia mula dengan buruk, Kak Long. Kan? Mula tak betul, habis. Ranap semua. Suami pun kadang mula tak betul. Mula bercerita tentang kelemahan isteri. Sebab begini, Kak Long dan semua. Membuka rahsia ni, saya dah terbaca soalan. Bila suami, saya nak tanya ni, suami yang belum kahwin lagi ni. Ni, saya nak tanya. Cuba tanya, kenapa nak kahwin lagi? Dia punya cari alasan tak jumpa. Melainkan, kalau yang pertama ini kurang. Yang pertama ini banyak silap dia. Buka rahsia. Sebenarnya dia ni yang pertama ni layan tak bagus. Nampak? Sebab itu mentaliti orang yang duk nampak kahwin lebih ni, ibarat nombor satu ni tak perform. Siapa yang salah? Ya suami. Dia buka. Tapi silap siapa juga? Silap isteri juga. Di mana kesilapan saya? Di mana kekurangan saya? Dia juga nak sangat dengar. Si suami ni tunggu masa je. Dia ni tak cukupkah saya ini? Habislah. Terbagailah. Tak boleh terima dalam akal yang waras bahawa ini syariat. Terima je lah. Bak kata saya itu hari jumpa 5 tahun lepas. Saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Dia tanya kenapa hantar kahwin?
Terkebir-kebir kita nak jawab. Dia tengok kita terkebir-kebir jawab, dia jawab takdir. Ingatkan dah selesai kat situ. Kalau hantar kahwin lagi, yang kedua, takdir juga. Itu je lah jawapan dia. Nak panjang-panjang apa dia. Ini cari jawapan sampai kena buka rahsia tu. Sebenarnya, buka. Padahal, dah lah rahsia tu tak betul pula tu. Allahu Akbar. Waktu tu belum kahwin lagi. Kasyafnya, Mufti Kelantan tu. Waktu tu saya belum kahwin lagi. Kita pun dapat jawapan dah. Jangan carilah. Jangan cari alasan. Terima je lah kenyataan. Itu standard gurauan Puan Haslina. Kena tegurlah suami tu. Janganlah gurau macam tu, tak elok. Dah cakap macam tu. Standard tu gurau-gurau tak bukan bini. Aku tak takut bini. Bini tak takut aku. Tu meremehkan suami-suami laki-laki yang buat gurau macam tu. Dia merendahkan kewibawaan dia sendiri. Hati-hati. Betul tu suami silap. Cepat saja betul tu Kak Long kan. Betul tu suami silap. Sama 2 kali 5, 5 kali 2. Isteri pun silap dari awal sebab mengaku perfect. Dari awal dah mengaku dah, you are the one. Tapi betul. Yang jadi masalah ni, nombor 1 ni perfect. Sebab memanglah dalam berjuta-juta wanita di atas planet bumi ini, awaklah satu-satunya yang berjaya mencuri hati saya. Lepas pada tu, mula siapa sendiri? Yang perempuan pula jenis tak ngaji juga. Ustaz, mengajilah Ustaz, ada agama. Sama lah, kalau dia ada agama, tak adalah dia huru-hara juga. Ini huru-hara juga. Sama ada 2 kali 5, bagi saya 2 kali 5, sama. Bayar nak salahkan mana-mana pihak, bagi saya sama. Dua-dua nak pertahankan diri sempurna. Dan sekali Allah tunjukkan siapa dia. Nah, seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Janji dusta. Baik. Bab janji dusta ni, kalau tengok di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Maidah ayat 1, wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji itu. Dalam surah Maryam ayat 54, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya. Ketika Abdullah bin Umar hendak meninggal dunia, Baginda SAW bersabda, seorang lelaki daripada suku Quraisy pernah datang hendak meminang anakku, sedangkan aku memberikan sejenis janji kepadanya. Demi Allah, aku tidak mahu bertemu Allah dengan membawa 1/3 sifat munafik. Maka aku bersaksi kepada kamu semua bahwasanya aku telah menikahkan anakku dengannya. Allahu Akbar. Ketika Abdullah bin Umar hendak meninggal dunia, Baginda SAW bersabda, seorang lelaki daripada suku Quraisy pernah datang hendak meminang anakku, sedangkan aku memberikan sejenis janji kepadanya. Yakni apa? Janji nak minang, janji kan. Lalu Abdullah bin Umar tadi menunaikan janji. Aku tak nak mati dengan sifat munafik sepertiga. Iza hadasa kazaba. Ada 3 kan? Janji, amanah dan khianat tadi. Khianat. Bila amanah dia khianat, dia janji, dia tak berarti bercakap, dia bohong. Ada yang mengatakan kepada Ibrahim, seorang lelaki berjanji kepada lelaki yang lain, tetapi dia, yakni orang yang dijanjikan, tidak datang. Ibrahim menjawab, hadiri. Dia hendaklah tetap menunggu sampai tiba waktu solat yang biasanya dia hadiri. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud setiap kali berjanji pasti mengatakan insya-Allah. Sebab tu kena ada insya-Allah. Janji dusta ni tapi hari ni bila kita berjanji, insya-Allah tu jadi satu benda yang nak mungkin janji. Hati-hati. Sebab tu bila dah berjanji kena minta maaf. Dah berjanji jangan berjanji. Benda ni tidak boleh. Kata Ibrahim, seorang lelaki berjanji nak berjumpa, tengok. Pada suatu tempat, satu keadaan sehingga orang yang dijanjikan tidak datang. Maka kata Ibnu Mas'ud, tunggu sehingga waktu solat sampai. Bayang kalau janji katalah pukul 10. Zuhur pukul 1.30. Tunggu sampai 1.30. Dia tak datang sampai solat, balik. Masa punya tunggunya. Memegang janji lah. Dah janji nak tunggu sini, tunggulah. Kita dah janji, kadang tu lambat seminit.
tinggalkan orang. Contoh, mungkinlah orang tu ada apa emergency ke, tunggu. Ini kaedahnya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara barang siapa yang memilikinya maka dia tergolong munafik. Walaupun dia puasa, solat dan beranggapan diri seorang Muslim. Itulah hadis tentang munafik. Apa dia? Iza hadasa kazaba. Bila berbicara dia berdusta. Bila berjanji dia tidak menepati. Dan bila diberi amanah dia mengkhianati. 3 ciri munafik, dan janji dusta ni termasuk dengan ciri munafik. Allahu Akbar. Sebab itu kita sama-sama kena sentiasa mengingatkan diri kita. Apa-apa yang janji, minta maaf, minta maaf. Apa benda-benda yang mungkin saya terlepas pandang. Kena banyak belapan dada nak meminta maaf. Mungkin ada benda-benda yang kita berjanji dan kita lupa. Ini kena ingat. Dan lebih parah janji dengan Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji hidupku, matiku semua untuk Allah. Lain sekali untuk makhluk Allah. Sebab tu antara benda yang kita kena selalu istighfar dengan Allah adalah janji kita. Di mana janji? Lagu apa? Janji Khalifah. Janji Khalifah. Kita ni janji dusta ni, kita kena ingat. Dia panggil pertama hablum minallah wa hablum minan nas. Allah wa annas. Okay, sekarang ni kita nampak An-Nas ini. Ya, sekarang kita tengah membincangkan An-Nas. Okay, dengan Nas ni pun kita kena ambil perhatian dan ianya tergolong dalam sifat munafik. Bila janji, dia tidak tepati. Adapun dengan Allah juga, termasuk dengan janji juga. Sebab tu kadang-kadang, kalau kita nak menyelesaikan isu ini, kita kena tengok dalam 2 angle juga. Sekiranya, dengan Allah pun dia berani tipu, dengan manusia, lebih teruk lagi lah. Kalau dengan Allah pun dia berani tipu, dengan manusia, hati-hati. Dengan Allah, sebab itu, kalau kita tengok orang ni, sebab tu jangan, bila, subhanallah, saya ingat, dalam kelas yang sebelumnya, tentang jangan percaya orang, melainkan orang yang takut Allah. Allahu Akbar. Jangan percaya orang, melainkan orang itu takut pada Allah. Subhanallah. Nanti saya cari. Jumpa saya cari. Bayangkan, dengan Allah pun dia tak takut, tipu. Janji nak setia dengan Allah. Lain sekali mendua ke Allah. Tiba-tiba nak setia dengan... tak payahlah. Jangan. Sebab tu bila berlakunya dusta dengan manusia, kenapa Ustaz semua orang mendustai saya? Awak mungkin mendusta dengan Allah. Itu je. Jadi nak betulkan dusta ni, betulkan dengan janji Allah, betulkan balik. Barulah Allah bantu kita, setiap janji dengan manusia mampu ditunaikan. Dia ada cross check dia. Dia tidak boleh janji, sebab tu dia janji insya Allah. Bila janji insya Allah, ada insya Allahnya. Sebab bila sebut janji, itu di luar bidang kuasa kita. Subhanallah. Di luar bidang kuasa kita. Tapi kita kenalah bagi satu contoh. Bila nak bayar ni? InsyaAllah. Saya cakap tuan-tuan, contoh dengan owner ni, Chinese. Saya sebut ni insyaAllah. Saya sebut biar dia tahu insyaAllah Allah bagi duit. Contoh. InsyaAllah. Tapi sungguhlah cakap. Dia pun dia baca tu. InsyaAllah. Makna, ya dia nak tahu waktu dia. Mesti kan ada satu time yang kita tak pasti time itu dapat ke tidak. Maka kita sebutlah insyaAllah. Dan dalam bahasa yang sama, kita berusaha untuk memenuhi. Tapi cerita dia sekarang, kalau dengan Allah pun kita tipu, dengan Allah pun kita tipu, subhanallah. Sebab itu kita gagal menunaikan segala janji dengan manusia. Ingat, maksudnya begini, tuan-tuan.
Poinnya saya cakap ni, kalau sekiranya kita nak mampu menunaikan janji dengan manusia, tolong tepati janji dengan Allah. Allah akan bantu kita untuk menunaikan janji dengan manusia. Itu maksud saya. Sebab tu, bagaimana orang yang tak boleh pegang janji ni adalah orang yang tidak takut Allah. Nak tahu dia takut Allah, tengok solat dia. Cukup. Solat awal waktu ke main-main? Sebab tu kat solat ni dah tahu dah. Kalau janji, tuan-tuan, solat ni ibadat tertinggi. Janji dengan Allah pukul apa nak datang solat? Hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Betul tidak? Allah panggil solat, datang tidak? Janji nak datang pukul apa? Zuhur 1:30. Pukul 3 di balai. Orang macam ni tuan-tuan. Oi, ya Allah. Kita marah. Oh, tak punctual. Datang meeting. Tapi dengan solat datang lambat. Selambah dia tuan-tuan. Minta maaf cakap. Selagi mana tak nampak solat ini satu masalah besar dalam melambat-lambatkan dia, masalah kita makin besar. Saya pernah duduk dengan satu kumpulan ni sehingga saya terpaksa tinggalkan. Dia cerita, mula nampak macam bagus lah, Islamik punya cerita. Saya dengar cerita. Cerita tentang ekonomi Islam semua-semua. Lala sekali, tak ada sentuh tentang masalah perangai peniaga ni, yang menipu-menipu ni, tak kaitkan pun dengan solat. Tak ada. Sebab janji Allah dicapati kan. Janji nak solat awal waktu, tak solat. Sama orang perempuan, sama. Abang janji dengan saya. Janji benda, kalau time solat pun time tu lah nak masak, tergigih nak masak. Allah panggil pun buat tak tahu. Abang nak percaya kamu? Tak payah. Kamu banyak menipu Allah Ta'ala. Itu bagi sebiji. Bagi sentap sikit kita. Ini tidak. Dengan orang marah janji. Memang ada perbahasan, memang tidak boleh dusta manusia, janji. Tapi nak bagi tahu, renung balik. Bagaimana janji manusia ni kita boleh tunaikan adalah dengan kita menunaikan janji dengan Allah. Kita janji hidup kat dunia ni apa? Kita janji hidup kat dunia ni untuk apa? Untuk Allah kan? Tolong betulkan itu. Betulkan yang tu, semua janji dengan manusia settle. Semua settle insya-Allah, sebab kita dah janji nak hidup untuk Allah. Tu janji dusta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mulakan Allah Taala, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah besok pagi kita ada kelas lagi bagi para penuntut Akademi Ratu Furqan. Insya-Allah besok pagi janji kita. Janji tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Tunggulah. Jangan tak ada ni. Kan tadi adabnya tunggu, pukul 10 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ingat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga Allah bantu kita untuk berada di jalan kebenaran. Moga-moga di saat yang begitu mencabar, di saat yang penuh mencengkam, perjalanan ini, mencengkam ni maksudnya mencabar dan mencengkam ni dunia punya dipanggil tipu daya dunia ni terlampau kuat tuan-tuan akhir zaman. Makin nak dekat nak kiamat, makin dunia terbentang luas segala natijah-natijahnya. Dunia. Allahu Akbar. Moga-moga Allah bantu kita. Khair, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Allah bantu kita untuk terus istiqamah. Moga-moga Allah temukan kita lagi pada siri yang berikutnya besok insya-Allah. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, kasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan segala perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.